We interrupt our program to bring you this important message. Come together right now. Come together right now. Come together right now. Over me, yeah. Willkommen to the podcast special Music Sembang Audition. Music. Music Edition. Number 10. Selamat datang ke Number Fahas sekali 10. lagi. Our 10th episode. Okay guys, 10th episode. So this Tak is how sangka. it's going to work Every 10th episode, meaning now the 10th and then the 20th and then the 30th, semua. Mm-mm. InsyaAllah kalau kata ada rezeki apa semua, this is how it's going to go lah. Every 10th episode kita akan sembang pasal music. Music, ya. So, kiranya macam setiap 10 episod tu kita akan membincangkan atau borak-borak santai je pasal benda yang menyatukan kita pada mulanya lah, iaitu music. The special things we'll call it special things So I guess it will be a much more deeper segment when we're talking. Still everything is still unscripted and whatnot, just like whatever that comes to mind. But I think we can relate more on these kinds of things. So yeah, hope you guys enjoy. Yeah. So for this episode, what was it again? Music. So music aku rasa to start it off, aku rasa for this episode would be nice kalau kita cerita pasal how it started for For ourselves lah. yeah, for ourselves kan. Macam mana kau mula-mula minat muzik, macam mana Backstory kita lah, get orang kata exposed. kan. Backstory kita kan. So macam apa? Sebab orang kata macam nak borak pasal muzik ni, especially to those of us, macam all of us yang minat gila dengan muzik. Satu malam pun tak habis orang cakap kan. So that's why we decided to, daripada kita masukkan semua topik tu dalam satu episod and jadi tak syok kan. Dan kita akan pecah-pecahkan the music punya topik ni dengan sub-sub topik yang lain. Dan permulaannya seperti biasa, macam semua cerita pun permulaannya adalah backstory kita. So macam kau Non, aku tengok kau memang ada orang kata ciri-ciri rockstar lah kan. Sejak episod-episod lepas pun aku rasa ramai orang tahu yang kau punya cita-cita tu dengan lo akan menjadi rockstar. So macam mana? Start tu macam mana? Kan? Takkan bangun pagi terusnya aku nak jadi rockstar. Mesti ada macam that spark yang macam best lah music ni. Dia okay. Untuk aku kan, for me kan, kau nak jadi rockstar tu was never ambition lah. Ya. Tapi kalau aku jadi tak alhamdulillah. Aku tak masuk aku tu, I did not take the route of taking out all my savings, publish and album tu memang try to make it tak. For me all along aku rasa aku dengan Melo pun sama, it was all about playing music tu je. I think in the younger years tu, when I first discovered music and then I first start guitar, itu satu benda yang aku betul-betul relate. So every day was a playing thing. Kan, you start from the bedroom, then you meet friends, then you meet friends, whatnot kan. Bagi aku, I cherish all kinds of genres. Aku not so much an advanced guitarist sangat pun, main-main sedap, layan sorang je. But the sound is what hits the soul lah. So aku rasa, I think for music that's it lah. The sound that hits the soul lah. Ya, kalau kau boleh duduk diam-diam dan tiba-tiba kau dengar something yang kau jadi berunjuk kepala tu, then that's a daily thing in your life lah. Kalau kau tak dengar lagu pun, you can hear things in your head, you can just go have a go at it dengan apa benda ke, or benda ni satu benda yang aku tak boleh nak tinggal from younger days lah. So itu je lah. So not so much of being a rockstar, main music kan. Nak jadi rockstar tu tak ada rockstar. Tak, kiranya macam apa yang buatkan kau macam tercandu orang kata dengan music in a way. Macam aku cakap kau takkan bangun pagi tidur and then music ni best. I want to learn guitar.
Mesti ada macam orang nak main bola, orang tengok Ronaldo sekarang macam, aku nak main bola kan. Takkan macam kau tak ada that turning point atau that spark lah. Aku macam kau cakap lah, saya tulis lagu je. So more towards on the composition side lah. Suka tulis lagu, you like to express yourself kan, and you know, especially bila kau tulis lagu kau sendiri, mestilah kau perasan lagu kau sedap kan. So bila jadi macam tu, so I think the encouragement is to express more and more. Yeah. Cuma that macam aku cakap lah, I'm not towards the route of apa macam kau cakap nak jadi commercial punya artis ke benda ke. Memang I know my boundaries, I know where I'm good at, I know where I won't be good at. So benda-benda macam ni just left unpublished lah. It's just for my ears and my friends' ears, or siapa yang within my immediate circle lah kan. So until recently where we have this plan that we wanted to run the other day kan. So yalah, I think now is the time lah. So aku rasa itu je lah. I think from small, every time there is opportunity to go perform or play with you guys, play new things, and when you make new friends, you listen to new kinds of music. Yeah, things like that kan. Aku exposed to a lot of genres lambat lah in life lah. In college lah mostly. Macam Melo is a big influence on me in terms of music. Dia banyak introduce kat aku benda-benda baru. Kadang-kadang band lama, kadang-kadang ada band baru, but this is where you learn more and you listen to more things. So for me, whatever it is that I listen, if it gives some fruition ke mind ke benda ke, if I come up with something and I can write something, aku just write something lah. Then I just play. Malu tahulah style aku macam mana lah. So it's not so much for commercial success lah, tak lah. Cannot lah. Because the songwriting style pun is definitely different kan, from what the audience would want to hear kan. So nak cakap ada niche market pun aku tak adalah cakap ada niche market ke benda pun tak ada, because benda ni pun it's not a financial thing. This is a hobby and a passion. Yeah, itu je lah. Yeah. But it guides you towards positivity. I think so. That's my take lah. So Lo macam non kata Lo plays a part on his musical journey ni lah. So untuk orang yang yang pada aku pun aku respect to you lah, sebab kau macam ni. Macam orang kata kau nyanyi macam bapak sedap sial. Lepas tu mesti kau boleh influence orang-orang yang lain yang ada kat sekeliling kau through music kan. Mesti ada backstory yang aku rasa yang gempak lah. Adalah backstory aku tak adalah gempak, tapi itu lah macam started off semua benda started off when dah macam rockstar betul lah dengan spek mata je. Itu trademark dia lah kan. The vibe pun nak kena ada lah. Macam hari ni pun kita buat recording ni pagi, siang, di silau kan. Pakailah spek. Sekejap, by the way, siapa yang tengok video ni sekarang, kalau korang nak dengar Lo nyanyi atau Lo record dia punya video menyanyi, komen lah banyak-banyak kat bawah ni. Korang boleh request, insyaAllah kita akan buat special edition Lo nyanyi. Kau takkan rugi lah. Tak ada. Dia tak ada, insyaAllah. Jadi kita pasti buat. Kita orang dah behind the scene lah. Cakap apa suggestion Lo orang bagi kita kena buat. Kita tak boleh buat kan. Dia buka kan. So back to your story Lo. Macam mana? Macam aku masa budak-budak, sebenarnya the reason why aku punya the things that I listen to is in a way different dengan orang-orang lain because of the influences that I've got ever since I was a kid lah kan. Macam dulu of course bila masa kecil, kalau dalam kereta mak aku kalau tak ada, aku dengan bapa aku je, dan I'm going to listen to all lagu-lagu yang bapa aku dengar. So lagu-lagu yang bapa aku dengar usually old bands, tak kisahlah rock ke blues ke apa ballads ke apa benda semua kan. So things like macam dulu kecil-kecil reggae even, semua benda tu macam bapa aku dengar. So dia banyaklah apa benda, from Deep Purple, it can go to Belinda Carlisle, from Belinda Carlisle, and then bapa aku mungkin akan buka Paul Young,
from Paul Young, and then tiba-tiba aku dengar Dire Straits lepas tu pergi Led Zeppelin. So benda-benda macam gitu dia banyak influence aku lah. And then Okay. kalau mak aku pula ada kat dalam kereta, Ah, mak aku akan nak dengar radio. So radio yang mak aku nak dengar usually kalau dulu zaman-zaman dulu era apa semua kan. So aku dengar lagu Melayu pula. Tu that. faham. In terms of aku punya own musical journey yang aku sendiri main music, started off masa macam time sekolah rendah lah kan. Sekolah rendah dulu apa benda je ada benda kita main kompang. Recorder. Kalau kat sekolah aku lah dulu recorder, main kompang. And then tiba-tiba sekolah cikgu cakap kita buat ni choir. So aku jadilah aku masuklah choir, nyanyi ramai-ramai. Dulu bukannya rasa macam aku tak rasa pun macam aku boleh nyanyi ke apa. It's just that things that we do with our friends kan. Bila cikgu cakap okay kita buat kita wujudkan choir sekolah. Macam semua orang nak masuk. Masa tu kita macam darjah 5, darjah 6 kan. Macam okay kita ada choir sekolah semua. Okay pun semua orang pergi masuk choir. So it was more like a macam things you do with friends. You try lah. Because and then itu sekolah rendah. Lepas tu dekat JB dulu, aku petang aku akan pergi sekolah agama. So sekolah agama pula Nasyid. of course lah nasyid. Kan nasyid. So daripada choir dulu benda ni aku tak perasan, tapi nanti bila kita dah start nyanyi benda semua, macam dekat choir dulu nanti cikgu akan cakap okay Nas, awak jadi vocal guide. So aku akan jadi vocal guide budak-budak ni, aku kat depan, and then aku jadi vocal guide lah. They sing according to what I sing lah, macam tu. And then we sing in unison, macam kau nyanyi lagu sekolah, like that, negaraku, benda semua. So we sing in unison, so nothing much lah dekat situ. Sampailah aku masuk nasyid dekat sekolah agama. And masa masuk nasyid dulu, Pelik vokal lah tu. nyanyi biasa je, but then every time macam bila aku masuk every year aku pergi, nanti cikgu akan macam okay awak lead, awak nyanyi lead ni semua. So kalau macam Rabani punya lagu aku akan nyanyi dia punya lead lah kan. Kalau Raihan lagu Raihan macam gitu. So it started off memang kira journey aku macam Faizal Tahir lah. Start ni warna kan. Bersyukur kini padamu ilahi. Macam tu lah. Sebelum ijab kabulkan. Lagu-lagu itu suara aku dulu. Tak, lagu nasyid paling seram pada aku is Sepohon Kayu lah. Dia punya lirik tu terus bantai tau. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada guna kan. So, aku dulu seram dengar lagu gitu kan. And then from nasyid, macam mana kau berkembang pergi kau punya genre sekarang? And then bila dah masuk sekolah menengah, masuk form 1 semua, the transition tu of course lah. Once kau dah masuk, dulu aku sekolah rendah, aku boys school. Masuk sekolah menengah, aku masuk sekolah campur lah dengan perempuan semua. So bila masuk macam gitu, influences aku lagi macam berkembang. Sebab bila aku masuk sekolah menengah, aku banyak spend my time with my cousins dan benda semua. So cousin-cousin aku bagi influence. So masa zaman-zaman baru masuk form 1 benda tu semua, apa Limp Bizkit, Eminem, Linkin Park, apa masa tu. So all these bands macam tengah naik-naik ni kan. So the System of a Down, semualah. Jadi Audioslave masa tu baru form. So semua benda masuk kiri kanan masuk. But masa awal-awal aku form 1 apa benda tu semua, I listen to a lot of macam hip hop benda semua. Mungkin sebab masa time tu tengah macam tu kan. Dan kalau dengar macam Linkin Park pun dia ada siapa? Mike Shinoda kan rap. Lepas tu apa Limp Bizkit pun dia nyanyi, technically dia rap juga. And then Eminem, and then the Black Eyed Peas pula keluar. True. So masa zaman tu aku ingat lagi masa aku form 1 aku pernah perform with a bunch of dudes. Macam class recital lah macam tu. Okay. Kita buat macam jamuan kelas masa form 1 dulu.
Dan cakap, jom lah kita buat performance. Lepas tu semua nak nyanyi lagu Black Eyed Peas. Masa tu Where Is The Love lah, tengah hot lah masa tu. Ya tu. Kalau dekat kalau dekat Chaptaira tu dulu memang Where Is The Love kan. Lepas tu nak cari perempuan, siapa nak jadi Fergie tu, nak jadi Fergie. Lepas tu like macam tu lah, kau kena macam like berebut siapa nak jadi siapa nak jadi siapa, nak rap part mana. So ada 4 orang lah. Ada 4 orang lah. So dia memang rasa macam dah habis hip hop lah masa tu kan. What's wrong with the world, mama? Terus Kira rasa macam African American langsung lah. Terus Ada macam feel lah. gitu lah kan. And then lepas that was macam aku punya form 1 punya phase. Masuk form 2 tiba-tiba aku rasa macam ada minat untuk nak betul-betul main gitar tau. Because aku dulu masa aku kecil, daripada aku darjah 6 sampailah aku form 5, what I do every day is that because my dad dia ada beli a lot of DVDs tau. Concert DVDs. So semualah selalu macam-macam orang punya konsert lah, apa Dire Straits, Led Zeppelin, Michael Learns to Rock, apa lagi, Deep Purple, Rainbow, Van Halen, macam-macam lah, banyak lah. So every day aku akan rotate tengok. Every day aku balik, bila aku makan aku akan buka DVD konsert tu, and then aku just macam tengok je. It's not that aku main music ke mana, masa tu gitar pun aku tak pernah main lagi. But then aku just macam betul-betul tertarik intrigued lah. and fascinated. Tertarik lah dengan benda tu. Ya. Tapi not until aku form 2 aku baru betul-betul rasa macam okay, I think I want to pick up the guitar and actually play it, belajar main macam mana. But then macam bapak aku yang boleh main gitar apa benda semua, tapi for some reason aku macam malu nak pergi dekat dia dan macam ajar so main gitar kan, macam tu kan. So what I did was, of course lah, kita zaman-zaman tu we turn to our friends semua kan. So kalau dulu kau ingat, dulu kan kita selalu beli buku Gempak lah, Utopia belakang tu ada chord lah. Dekat tengah tu dia akan ada buku kecil yang kau boleh sentak kan, kat situ dia bagi chord. True. So masa tu duit tak ada. So member aku baru beli buku. Masa tu tak silap aku Gempak lah beli. Ke Utopia, I'm not too sure. So, pinjam semua orang dah tengok kan. Okay, pinjam. Aku pun tengok pelik. Lepas aku nampak lepas tu buku tu macam besar-besar tapak tangan ni tau. Betul. That chord book tu. Lepas tu every time chord book tu belakang last page tu dia akan ada tunjuk fingering graf. gitar. Gambar dia. Betul. Gambar dia tu. Gambar chords. So aku tengok macam okay, ini boleh belajar ni. So aku sentak benda tu, lepas aku pulang balik. So technically aku curi lah member aku punya tu daripada dia punya majalah tu. And then ever since then aku balik rumah, aku belajar satu-satu. So dulu kalau dulu aku main gitar, aku akan gitar macam ni kan, kita pegang gitar chord satu semua macam ni semua. Aku akan tengok buku tu, aku tengok dulu ni chord apa, and then aku akan pusingkan gitar ni dulu macam ni, and then aku letak jari aku kat mana. Faham? Pasal aku pusingkan macam ni balik, and then aku strum satu macam tu kan. And bunyi dia memang horrendous awal-awal tu dengan tak bunyi kita tekan tak kuat apa benda semua kan. Betul. Yeah. So I went through that journey lah. The first ever song aku belajar main lagu King, Somewhere Only We Know. Somewhere only we know. So that was the first song ever yang aku learn on the guitar, through that book. The second song aku belajar Complicated by Avril Lavigne. Lepas tu the third song was Bob Marley, Redemption Song. Redemption Song kan. Ada keluar chord tu. Ada. Aku belajar asing. Tak, dekat dalam buku tu juga. So the first dia buku tu muka surat. Dia punya chord kan. Macam kita dulu macam kita just tahu macam few chords je. A minor, F, G, C, G gitu kan. So dalam buku tu pun dia akan kasih chord gitu je.
Chord Tak simple aku je. tahu, aku Asal bunyi aku je. belajar kat bagai tu. Maksud So aku tu, aku tak tahu lagu Bob Marley ada keluar, ada edition ada. Bob Marley. Semua ada Dia, kan lo. dia kalau dalam buku tu dulu dia akan ada satu section yang lagu recent, maknanya memang baru keluar radio punya lagu. Lepas tu kat belakang, lepas tu nanti dia akan selangkan dengan lagu oldies. Ya So, betul. buku tu aku ulang kali tengok, banyak gila babi kali aku tengok, sampai kan aku still ingat sampai hari ni lagu apa ada kat dalam tu. So the first song was Somewhere Only We Know, Keen. Second song Avril Lavigne, Complicated. And then the third song is Redemption Song, Bob Marley. The fourth song was an Incubus punya song. I can't remember what's the name of the song. Aku rasa it was Drive lah. Yeah, I think it was Drive. So Incubus. Lepas tu dah kat belakang tu dah terus macam recording lah apa benda. Lepas tu dia bagi macam poster kecil apa tu. So from there, bila aku dah boleh main gitar, aku bukannya non pun tahu benda ni. I am never shredder ke ataupun aku boleh solo ke benda semua. I just play the guitar to accompany my singing. So bila aku nak menyanyi, I don't have to depend on other people to play the guitar for me. Aku just boleh strum some chords and then aku boleh nyanyi. Macam tu, just for fun kan. Faham. Lepas pada tu aku dah jadi gian lah. Aku memang gian, aku duk cari chord and then bapak aku akan print out macam on A4 paper tebal-tebal macam ni. Lepas tu dia akan turn it into a book. And so dalam tu penuh chord gitar benda, lagu Melayu, lagu English, it could be anything lah. So hari-hari aku just tukar nyanyi lagu lain. Hatan, Awi lah, apa benda apa semua ada dekat dalam tu, included with all the English songs juga. Sampailah masuk form 3. Masa form 3 lah aku form my own band masa tu. So I was the eldest. Aku punya drummer dengan bassist was a year younger than me, and then aku punya lead guitarist was the youngest, dia form 1. So macam tu lah. Ever since then I never look back lah. Memang faham. Aku memang terus je dengan muzik. Terus je lah. Lepas pada tu memang aku just nak main muzik je. Nak main muzik, nak dengar muzik, nak kenal dengan orang, dengan musician benda semua. Jadi seronok kan benda-benda gitu kan. So true. benda-benda macam gitu memang it's very near macam mana cakap, close to my heart lah. Faham. Kau pula Jam, macam mana? Aku Kau kan business manager. Tu aku rasa memang orang kata apa, macam kalau si Lo main gitar, lagu pertama dia lagu apa tadi Lo? Allah. Only We Know. Somewhere Only We Know. Aku je lain sikit lah. Pasal aku kira macam aku punya lagu pertama yang aku belajar kat gitar adalah lagu Spider tu. Ku dikejar bayang-bayang resah. Lagu real aku pujuk tu kan, because itu yang orang kata masa dia menang juara lagu tu kan tahun 2000-ish tu. So everyone was like playing the song kan. Semua orang nak belajar gitar tu sebab aku kidal. Lepas tu aku nak belajar main gitar. Dah lah aku duduk dekat bandar, even though it's Johor, time tu Segamat tak membesar kan, sebab aku masih lagi dikira sebagai bandar kecil lah kan. And then apa yang kawan aku ada, aku tengok je lah sebab aku pun tak reti nak main gitar apa semua. And then aku belajar lagu tu dengan kawan aku petik A minor, aku petik A minor. So tapi kita berdua semua self-taught. Aku dengan Lo lebih kurang sama. Aku tahu chord apa yang aku nak main je. Macam non kau boleh shred, kau boleh solo, kau boleh create the solo everything. Kalau macam aku macam Lo kata lah, aku nak nyanyi walaupun tak sedap tapi aku just nak nak main gitar, nyanyi, aku tak depend dengan orang. Itu betul lah. Tapi from my backstory, aku the only international band yang aku tahu masa aku kecil-kecil, kira kecil tu kira aku sekolah rendah lah kan, masa bapak aku masih ada lagi, is Cream lah. Cream, korang tahu kan Cream? Eric Clapton punya band kan. Dan Eric Clapton. So bapak aku minat gila Eric Clapton tu, so dia ada kaset and everything. So setiap minggu daripada Segamat tu nak pergi Kuantan, pergi Maidin Kuantan, nak beli kan kaset, nak beli CD kat Maidin kan. Cream punya lagu. So bila nak balik tu dia main lah
Creamnya album kan, the first album, the second album. So lagu-lagu macam Wonderful Tonight tu semua macam Layla lah kan, semua aku dah boleh ingat dalam kepala otak aku lah. So my biggest influence dalam hidup aku dalam muzik ni ada 3 orang lah. Arwah bapak aku, arwah atuk aku dengan abang aku. Arwah atuk aku ni dia memang daripada dulu masa dia muda-muda dengan adik-beradik dia ramai kan. Orang-orang Minang ni dia ada, orang dulu dia ada orkes, kau tahu orkes kan. So abang sulung main gitar, abang tengah main double bass. Arwah atuk aku dia main violin. So bila aku balik KL, balik kampung ke apa, bila aku balik je aku selalu nampak arwah atuk aku dekat dulu rumah orang Melayu dia ada apa dia panggil tu? Buayan Buayan yang bulat tu. Kan? Dia akan duduk atas buayan tu, dia akan main violin lagu ni. Hasan Salim. Kalau aku tahu hujan nak turun, tidaklah aku turun ke bendang. Tapi violin lah. Tapi dia punya Malay influence tu banyak and jatuh kat diri aku. And tapi atuk aku punya idol bukan Melayu violinis dia. Atuk aku punya orang kata influence dalam hidup dia, kira idol dia adalah perempuan, which is Vanessa Mae, orang yang power main violin dulu kan. So aku tak dengar Keen, aku tak dengar all those bands yang macam kau bilang tu kan, macam aku tahu tu, aku tahu Cream je, aku tak dengar macam Led Zepp, aku tak dengar macam Pink Floyd ke apa, dah besar-besar baru aku tahu kan. So aku punya influence muzik aku macam arwah bapak aku, dia suka dengar favourite band dia sampai sekarang jadi pengaruh dia aku macam band-band Melayu lah, Deloitte daripada Indonesia tu, M. Nasir and everything. So kira bila aku kecil pun mak aku akan bawa aku dekat dataran Merdeka tu, bawa dataran Merdeka tu kat tempat orang-orang menyanyi tau. Kalau korang pernah pergi lah, betul mereka menyanyi. So aku dengar, so aku tercandu dengan muzik tu gitu tau. Aku tak tercandu dengan irama dia, aku candu dengan dia punya tu, lyrics. So sampai sekarang untuk kawan-kawan rapat aku, dia orang tahu lah yang aku memang tulis puisi, yang aku ada buku yang aku tulis puisi daripada aku sekolah menengah sampai sekarang. So aku candu dengan muzik yang dia punya message atau bahasa tu berat. So macam okay, bapak aku dengan Deloitte and then all lagu-lagu yang bahasanya puitis, but at the same time dia expose dengan aku dengan Cream apa semua. And macam lu kata tu betul, bila kita masuk kereta it's always the radio kan. So bapak aku cakap okay, kalau kau nak dengar lagu dan papa buka lagu Melayu gini-gini, tapi bila kau dengar radio kau dengar lagu English. Faham tak? So dia balance lah, kau tahu lagu English, kau tahu lagu Melayu. So kadang-kadang malam-malam favourite segmen kita orang dengar lagu Hindustan lah. Hindustan pun kita layan lah. So macam kalau nak balik kampung kan, dengar THR Gegar tu, dengar Andy Hakim punya Hindi Power tu, semua sikit demi sikit dia influence dalam diri aku. Ada sikit Melayu, ada sikit Hindustan. Andy Hakim Andy Hakim legend, he's a living legend. Bila kau balik naik kereta, bapak aku dulu dia nak balik kampung KL, dia ikut highway, tak pun dia ikut jalan lama kan. Oh dengan Andy Hakim, syahdu baik. Dengan Hindi Power je, lagu 80-an, lagu 90-an Hindustan kan. So aku shock tertarik dengan benda-benda gitu kan. So macam okay lah. So aku masuk sekolah apa tu, sekolah menengah okay lagi. Sekolah menengah pula macam lu dengan Non kita sama age kan, aku rasa kan? Kita semua sama era tu lah. Macam aku bila aku masuk sekolah menengah dah expose sikit lah, but still local band. Aku dah ter-expose dengan abang aku. Abang aku time-time tu dia dengar apa tau, ACAB, Gerhana Sekar Cinta, The Official, semua punk skinhead punya scene di Malaysia, core scene di Malaysia tu semua aku dengar. So abang aku ada Gerhana Sekar Cinta punya kaset tu, ada susun daripada first sampai ujung, The Official kan, ACAB semua kan. Lepas tu aku pun dengar, aku pun terpengaruh. So aku nak cari identity aku kononnya kan. So member aku lah, Jan kau nak dengar band ni? Band apa ni? Macam best tu. Actually the first local band yang aku hook, betul-betul hook ialah Seven Quality Shirt lah. Seven Quality Shirt. And then dekat sekolah kita dengar Pop Shabit. So dulu semua orang baru ada PC. PC pun Windows apa, ME yang ada features yang burning CD tu pun dah kira power lah, pakai Nero kan. So member aku ni dia Nero babi. Sial lah. Nero burning software. Kau buka WinM, kau Nero. Kau ingat kau dah burn Cipat, buka rupanya kau burn shortcut je. Lagu tak burn lagi kan. Mesti kau ada pengalaman gitu kan. So pengalaman aku tu tau, member seorang ada album Pop Shabit tau. Pop Shabit yang first. Sorry lah, ni bukan cerita lompat. Ni kenakalan kita orang masa kecil-kecil, masa sekolah menengah. Seorang dah ambil album tu. Okay, seorang burn. Pasti ingat kau dengar Pop Shabit yang album kan. Lepas tu, okay aku dengar. Lepas tu,
aku tertarik dengan hip hop. Hip hop aku bukan Black Eyed Peas semua. Hip hop aku betul-betul Malay punya hip hop lah. Local hip hop lah. That Too Fat lah, tertarik Crew Voltron and Ravage. Aku low non masa aku mendengar rendah, pakaian aku slow baggy Slow aku baggy, baju baggy, baju rough love, beli kat Eco Park, paksa bapak bawa pergi Makota Plate Melaka beli rough love, kau tahu Ravage kan. Nak beli album 360 kan, album 360 Too Fat beli, Plan B Too Fat beli, semua beli, duit tak ada pun tak apa kan. Serius tu, Ravage ni album 1, 2, 3 semua aku beli, Rough Era lah apa semua aku beli lah. Lepas tu macam in that part hip hop, and then aku dengar hip hop tu dah ada duit sikit, still tak give up hip hop ni, tengok dia orang punya kasut pula. Aku start lah. Bapak aku dulu beli kasut basketball. Dulu tak ada duit beli Nike. So aku ingat Nike tu mahal, bapak mahal lah. Sebab aku paksa bapak aku beli. Kalau korang ingat jenama ni, N1. Dulu basketball ada brand N1 tau. N1. Dekat Sogo tu. Itu boleh katakan most of the hip hop group kat Malaysia ni pakai kasut tu, N1. Dan aku berjaya beli kasut N1 tu. Aku rasa megah gila dalam hidup aku. So N1 tu pun mahal sia. Kita tak tahu kan, daripada kita fuck Nike yang paling mahal kan. So okay, tutup chapter hip hop kan. So aku dengar Rafi HBE, band Skinhead aku dengar, Gerhana Sekar Cinta pun aku dengar. Tapi aku tak ada rasa lagi nak main gitar. Belum sampai. Yang aku belajar Rela Ku Pujuk tu pun setakat sehari 2 main, tahu tu je lah. Sampailah aku masuk sekolah KL, sampai aku pindah KL. Kira aku balik KL masa aku form 4 menengah atas aku dah balik KL lah. So aku rasa dekat that my kira-kira macam kata dekat umur-umur gitu juga yang kita, sorry to say but time kita tengah orang kata belajar cinta monyet tau. Aku rasa gitu lah. So macam okay, kau balik KL, so the crowd is a bit the crowd, even the people that you be friends around pun macam lain sikit kan. So macam kat Johor aku kawan dengan kelompok orang yang dengar gini-gini je. Kadang-kadang pun tak dengar banyak sangat muzik. So bila aku kat KL, dia punya trend pun of course laju kan. So all the bands yang diorang dengar, all the lagu dengar pun semua dah kira top 40 gitu lah. So time-time tu hit-hitnya lagu Avril Lavigne juga, macam When You're Gone lah, Katy Perry punya lagu baru nak keluar semua kan. So the bands pun baru-baru nak tumbuh. Macam Arctic Monkeys lah apa semua kan. So yalah, satu Fall Out Boy benda semua. Fall Out Boy. So macam lagi satu tu apa yang nyanyi lagu Thunder tu, Boys Like Girls gitu kan. Boys Like Girls semua. Lepas tu aku dengar lagu-lagu gitu. So sebab aku expose kan dengan benda tu kat sini. So zaman-zaman LimeWire kan, kau nak download lagu kau tak tahu lagu tu betul ke tak kan. Kau main download je. Asalkan nama title tu keluar, kau download lah kat LimeWire kan. But then the band yang buat aku nak main gitar sebab nak fulfillkan emotion aku, guilty as such lah. Aku rasa Second Hand Serenade lah. Emo kan, emo make a romance tu boleh dengar. Waiting for your call, I'm sick, call I'm angry, call I'm desperate for your voice kan. Fall for you, macam lagu tu. The best thing about tonight is that we're not fighting and all those emo shit lah. You know why lo? Sebab bila aku pergi sekolah yang ada gitar kat situ, so aku boleh show off dekat perempuan-perempuan kan. Macam especially kalau aku ada girlfriend time tu kat situ, aku boleh show off aku main gitar, lagu-lagu apa tip Apologize, One Republic kan. So macam so aku belajar, and then aku maju sikit lah, aku main lah lagu-lagu band yang lain-lain kan. So macam itu lah, benda-benda bodoh lah. Kira cinta monyet tu mengajar aku untuk mempelajari banyak benda juga lah. And then habis dah part sekolah menengah habis, gitu-gitu je main. And then aku dengar John Mayer lah masa aku college lah. So macam dekat college aku, college music kan. Kenapa bunyi dia climactic gila babi tiba-tiba. Macam enlightenment lah. This one receive enlightenment lah. Kau tak nak ke John Mayer macam kau tengah duduk macam John Mayer main gitar depan kau kan. Macam fuck man. Macam aku macam time part dia tarik intro slow dancing tu kau dah climax lah cakap kan. Aku macam setuju tak? Dia memang different breed lah. Dia kira macam kalau
kalau orang tu buat kerja daripada A pergi Z, dia akan ikut B, C, D, E, F, G, H, I, N. Dia nak pergi Z ni tapi dia pergi dulu F atau dia patah balik B ni tapi in a smooth way tau. Cantik benda tu kan. Dia gini lah, tangan dia gitu, tangan gitu tapi semua chord dia kena macam. Apa? Aku cakap engkau. Ini lah tu. Macam bapak. Dia drop out kan. Tak salah aku Berkeley. So dia macam instant idol for me lah. So the album Continuum tu play a big role in me. But it doesn't stop there. Then aku masuk college. Aku dah masuk college lah. And then second semester, third semester aku kawan dengan kawan aku ni. Dia ni suka sangat dengan glam rock. Kiss. Apa lagi Shit aku lupa lah. Ozzy punya style kan. Ozzy Osbourne punya music kan. So aku pun tercedok lah kat situ. Aku pun ikut dia main band lah dalam band aku. Nama band aku Thunder Kiss ya. Kau rasa? Thunder Kiss Aku punya penyanyi pakai gondrong panjang rambut dia kan. Pakai baju yang dulu ada baju band yang sini kali lain baseball punya baju kan. Kiss. Main lagu All Aboard jeng jeng teng teng teng. Atau aku tahu lagu train tu kan. Atau main lagu atau kau main lagu Judas Priest kan. Breaking the Law. Breaking the Law. Lepas tu Pantera, Cowboy from Hell kan. Dia macam shit. Tapi sebab member aku ni pro main gitar, so aku nak cilok okay, macam aku nak selami dia lah. Lepas tu kita masuk battle band. Kau tahu apa jadi sebelum aku nak mencilok member aku ni belajar muzik dengan dia. Kita masuk battle the band, kita orang kalah. Besoknya dia datang sekolah, dia datang college, rambut pendek, anting-anting semua buang, cincin semua tak pakai, baju polo sial. Dia kata, pakcik aku cakap aku kalah battle, kita kalah battle band buat malu je. Baik kau tak main muzik. Terus dia berhenti dia college muzik tu. So aku cuba cerita sekali kan. Dia berhenti Berhenti but then, so aku lupa lah bapak tu tau. Bapak dark ilu habis. Serius tu, aku tak tipu tu. Hari ni kau macam aku, hari ni kau nampak aku pakai baju band kan. Pakai baju band, kasut Vans apa semua, baju band kan. Besok aku datang pakai baju polo, sepatas, seluar panjang kan. Sopan gila, rambut pendek. Asal tu pakcik aku kata kau berhenti je lah muzik kau kalah battle the band. Aku cakap, pakcik kau memang memberangsangkan. Then aku lupa bab tu. Sebab aku pun tak nak ingat sekejap je aku masuk band tu. Lepas tu, kita orang, kawan-kawan dekat kawasan perumahan aku ni, zaman sekolah aku pergi jamming. Atau aku pergi jamming Pergi jamming, tak ada drama. So aku dengan bodoh-bodoh je jadi drama kan. Member aku main lagu ni, Best of You, Foo Fighters. I got another confession to make. I'm your fool. So aku main lah. Aku tak pernah dengar pun lagu tu. Main sampai habis, member kata, fuck Sal, kau boleh main lagu ni? Aku macam, tu band apa Tu Foo Fighters. Aku pernah dengar Fighters tapi aku tak tahu sangat lagu dia macam mana Kau dengar. Sampai tu lah, the rest of history lah. So aku macam suka lah dengan band-band yang berbunyikan Foo Fighters and semua yang lain-lain lah. So macam tu lah dia shape hidup aku sampai kau pergi hari kantin sekolah, walaupun kau dah habis sekolah, 4-5 tahun lepas tu kau datang balik, kau nyanyi lagu Best of You depan cikgu-cikgu tu. Cikgu ni kata kau ni betul lah kan. So itu lah background hidup aku lah. So macam bercampur-campur. So pengalaman aku as a student yang keluar college music tu, pengalaman yang kira macam apa yang macam aku, sebab aku suka Beatles and everything. So aku really tengok dia macam Lo kata kan, Lo tengok konsert-konsert Eric Clapton lah, semua Dire Straits semua dekat CD. Macam aku lah, aku pergi pertama kompleks tu, kat kedai atas tu aku pergi beli CD kan. Kita tak tahu tu cerita rompak kan, so kita beli lah CD tu kan. Orang tu burnkan kita CD tu, kita dengar tak tahu cerita rompak. Dulu student, kita nak belajar. So aku ada album Foo Fighters Live in Wembley lah, Skin and Bones, Beatles Social Stadium, everything. So aku jadi tertarik dengan apa yang aku buat sekarang, which is event management. So aku tahu saya lebih konsep tu lah sikit-sikit. Dari situ lah. Itu je background aku. Dan sampai sekarang tak payah cerita lah. Kita, music taste kita is always evolve kan. So tak ada, so aku universal listener, aku boleh cakap diri aku. Aku rasa at this age aku tak probably the least genre of music yang aku dengar would be EDM lah kot. Ya sama. Aku rasa aku sama lah.
Tapi other than that, macam apa benda semua aku memang boleh layan lah. Even macam Hindustan ke apa benda semua aku suka. Still boleh kan? Hmm. Ha. Benda-benda macam tu kan. Apa, ada orang tak boleh masuk country, aku boleh dengar lagu country. True. True. Jazz, folk music, Hmm. and then the other cakap R&B, blues, rock, Hmm. benda macam tu. So Rock jiwang? banyak semua tu, semua aku just macam boleh layan lah. because there's different qualities to it kan. Macam EDM probably aku tak selami sangat is because macam mana? It's not to say aku tak boleh masuk dengan loud music ke apa benda, tapi kau tak find your thing there lah. Macam aku lah. Benda tu macam kalau macam orang buka ke benda aku memang tak boleh layan. Tak boleh Orang go, cakap, faham. dia ni dia spin baik tu, dia ginilah, dia gitulah benda semua. Aku macam okay. Aku boleh dengar, aku tak benci benda tu. Boleh. Tapi not into it's just not into. Macam tu. K-pop apa semua aku dengar, aku layan ni. Blackpink semua. Aku dengar tu. Mungkin sebab itu yang membuatkan kita bertiga ni boleh connect in a way, boleh sing in a way, you know. I would say like, jom kita pergi konsert. Contoh, jom kita pergi konsert this rock band kan. Aku rasa kau akan cakap okay je walaupun kau tak kenal sangat lagu band tu, walaupun 1-2 lagu. Unless kau kata, jom kita pergi konsert EDM Non. Aku belanja. Mesti Non kata, kau gerak lu kan, peluh kau kat situ kan. Macam EDM aku layan tu. Aku suka tu EDM. Kau layan EDM lah. Layan as in kau boleh mendengar atau you willing to, you know, to kira macam submerge yourself into that genre. Jenis aku kan, dia you know lah what you listen to. I think for most people what you listen to is soundtrack of your life lah. Kan, so aku dia ikut hari, kadang-kadang ikut jam, dia mood dia ikut genre. So kalau hari ni adalah hari yang agresif, so you need to set the mood right lah. So then probably metal would be the way to go. So metal would be the playlist lah, on repeat lah for that day. Then probably the next day, tiba-tiba aku rasa macam ini kalau berkejut kepala hari ni sedap kat dia. Betul. Masuk EDM. Dia nak pump sikit lah. All the club, faham. not all the mixers and whatnot, boleh lah. Tapi dia benda-benda bagi aku yang merepek is like up there. Okay lah. Aku tak boleh aku masuk. Dia bagi aku it's too everywhere and it is too annoying. Aku tak boleh apa benda? Find the Dubstep. 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 Betul lah. Bagi aku itu je lah. Aku tak boleh buat everything else. Aku perlu boleh fikir kan. Itulah. But I guess benda ni applies to a lot of people. I think growing up, you know, people in our era, you grow up towards the same kinds of things that we added influences semua datang either from parents or from friends or whatnot. So bagi aku, musical punya influence tak sebanyak parents. So semuanya buat belajar tinggi kawan-kawan kan. So apa benda yang kawan-kawan dengar, some friends, your peers back at the time dalam secondary kan, some peers be much more progressive than you. Dia boleh main lagi technical, you know, because some of them, you know, boleh beli gitar at young age kan. So macam in my case, I got my electric guitar. First electric guitar waktu masuk I think about in college lah. Tak silap aku. Kan lu kan? Yeah, 19. Around 19, 18. 19. So I've been playing guitar since 11. Lepas tu tak pernah ada electric guitar pun. So kalau jam kat studio pakai electric guitar studio. Balik rumah main kapuk kan. Gitar kapuk yang aku pakai pun back then pun yang lama dengan aku is gitar kapuk yang aku jumpa kat rumah.
Dia satu hari dia just bersandar dekat belakang rumah tu. Belakang Tiba rumah tu muncul dia je. ada logong, ada tiang TNB tu kan. So Ah, aku tengah tengok luar tingkap tu ada gitar kat situ. So aku macam aku tak tahu lah. But then it was there for 3 days straight. Kan? 3 days straight and then malah hari aku tengok hari ketiga tu dah nak ada hujan. So lagi. aku macam ini kalau hujan sayang. Kan? So aku ambil lah buat pakai. Pakai. Lepas tu benda tu hilang lama sebab member semua pinjam and everything tu semua. Lepas tu tak ada gitar, tiba-tiba aku jumpa lagi satu gitar. Semua Aku jumpa jumpa je lah. lagi satu gitar. Semua jumpa. Aku tak pernah beli, serius. So aku jumpa lagi satu. Ah, So aku memang just bedah. Uncle aku ada bagi aku biji gitar juga. Dia waktu kat situ. Nanti kita so itulah semua aku jumpa tak pernah beli apa-apa sampailah aku rasa macam at that time college memang betul music lah. Kalau ada free time kau tanya melu lah. By the time by the time free time kan so there was this one point of time balik dia design and I decided to have like kat situ baru aku start to main gitar. At that time so lambat but at that point of time tu that was the crash course lah. Itu from there was your the first thing we were into progressive, main progressive, main technical, main macam from playing Paramore to Flyleaf to Coldplay to a lot of commercial things yang dia break kat kau lah, all this faham. apa generic things lah, all this alignment semua ni lah. So this kinds of bands ni kau main but then you venture into different genres when you meet friends. Contoh macam metal kan. Some people cannot take playing metal ataupun they don't like that much. Faham. Tapi macam Betul. aku, sometimes bila main technical tu there's a sense of fulfillment lah. There's a sense of fulfillment. So kalau macam shredding tu aku tak fine sangat to join shredding kan. Tapi from there you jump from genre, aku jump lah from genre to genre play what not. So aku go to a certain extent saja in terms of playing guitar. As long as it satisfies my ears, it satisfies my soul, then it is. Dan So aku tak ada go to, so tak ada expert kan semua. So aku punya selection of music ni dia tak banyak, tak luas macam Melo other musicians. Because aku bukan jenis yang if I find a new artist, aku dengar the whole album. Aku dengar full album full. If I listen to a good song and then kalau aku happen to really like the artist, then okay I will know. Tapi aku bukan jenis yang dengar the whole album or what. Kan? And at the same time aku lagi suka main benda yang sulit. Kan? So the bands that I was in, kita semua main lagu sendiri. So bila main lagu sendiri tu it's more towards your own sound. Kepuasan lah. So you mix and match, you take some of your influences and your pemain apa benda yang kau suka, and then you just play lah, and then you form lah. So I think a lot of the younger days too, all these hobbies, all the time spent on playing music tu, dan juga lah every don't want to do pushes you lah. So back then when you were younger, you had more time and you were more carefree kan, so sebab tu banyak you can play a lot lah kan. But then again, even though you don't play as much now, but the passion doesn't die lah. Betul. And aku I'm very very grateful, even though my knowledge towards artists of music out there just tak kuat macam Melo and everything, but I think Melo would agree in the sense of even though I don't hear many artists and singers, aku tak openly in that sense ke, cara aku main tu dia tahu benda tu memang puasan and benda tu cukup in the sense of playing. So you don't put on like, you don't play like half time. If it's a pumpy song, you have to pump. You cannot play without any rhythm, you cannot play without any soul. So I think for me, playing tu the soul need to be there. Itu je yang the most important thing lah. So macam banyak benda macam people who listen who are really avid to music, they know about a lot of things, they keep up with their
favorite artist and everything. Aku bukan jenis yang keep up to date. You know, I don't wait for the next Kendrick Lamar album. No, I know he's a fucking good rapper, you know, but I don't wait. I don't know when it's going to be out. I don't know when Kanye is going to release an album. Aku tak tahu bila Metallica nak release album. Aku tak tahu bila whatever. I don't keep up. I only listen. It's an ear thing. It's not something I want, you know, up with, you know. So aku just find this enjoyment lah yang kita just play with my music. And if I find other people macam Maduro, macam a few other people in different circles you can play and jive together and understand what is important, itu yang fulfillment dia tu yang sedap. So I think that's and all those years of playing different songs, different bands, longer, tak pro ke, tak kisah, but it contributed and you know, it shaped to be what today in terms of music lah. And aku dah tak mana main semua main benda lagu-lagu orang dulu, lagu-lagu slow je kan. So but it, as long as ada sense of fulfillment tu, okay lah. As long as it moves yourself lah, itu je. Faham. Aku rasa macam bila main bila main music memang what matters is always the fulfillment lah of it kan. Regardless, kalau aku rasa if playing by yourself in your room can give you like immense satisfaction, don't hold yourself away from it. Just macam some people they feel like okay, nak main music means aku kena perform lah. It means that I have really do something with it, and dia dah tak ada dah sekarang ni macam orang just buat benda tu like macam play music or sing ke apa benda just for the fun of it lah. Yelah. Yeah. Betul. Aku I would agree with Lo lah, macam Lo kata if that gives you some kind of feelings or emotion, bila kau main seorang and kau main benda yang kau suka, macam Non kata orang kata tak spread out your influence in music and then you focus on that one music je. It doesn't make you a bad musician, just that kau boleh fokus kat apa yang kau dengar je. Macam aku dengar metal macam ni poster besar-besar Bring Me The Horizon kan kat belakang aku dengar dia kata apa, Snake start to sing lah, True Friends Step You in the Front. Tapi bila aku main gitar, bila aku pegang gitar, lagu yang aku main, Dewi aku mohon beri kesempatan, you know, kau pergi jual permata untuk isteri lah, kau patrasa MNC and you know what I mean, benda yang kau dengar tak mencerminkan diri kau. Dia boleh we need that to fit our emotion. That's why aku candu dengan lirik yang berat atau lirik yang puitis, sebab in a way for me it fits my emotion. And betul. So macam ada orang because it fits your emotion, that's the most important thing. Betul. So for example, when aku, why I don't listen to the whole album, I listen to certain songs and certain songs because bagi aku these are great compositions to my ear. Betul. You know? Yeah, you think for example, I was hooked on to this song for a very very long time. Lagu Red Hot Can't Stop again. So you know that the whole part whereby the moment dia masuk the hook tu kan, John Frusciante he starts doing a second voice to fill in while the vocalist tengah nyanyi the verse, the hook. So it goes sambil dia main gitar tau. If you take away the vocals that he does, kan, the song will be epic, you know. It's such a genius thing to do, betul. Aku sometimes bila kau dengar benda ni kat earphone, aku pandai relate lah. Aku faham. Benda tu of course. Yahudi bijak. Oh my god, kenapa dia kau ni? Oh, sedapnya benda tu. Faham? Bila kau dengar benda yang sedap tu, it hits your emotions lah. You know, for example, things like that. So I think a lot of people go through episodes and phases with a lot of songs, you know, and
these songs of course we hear from other people and whatnot. Macam aku rasa people from our era macam belum tu cakap memang ada sangkut dengan California. Ada semua sangkut Black Sabbath. Semua ada sangkut dengan Vietnam. Semua ada Gary sangkut, Moore, baik. Gary Moore, all these prominent songs kan. Yeah, It's just true, that true. what kind of taste your custom or your quiet, what's your quiet taste Betul, lah in betul. this sense lah. Ya. Betul. Tapi bagi aku siapa yang dapat main muzik dengan orang yang nak main muzik tak dapat main muzik tu, I would say people who can afford to play music are very very lucky. Macam actually back then for us growing up, I think it was not that cheap lah to get an instrument lah for you to start playing. You know, and then on top of that, because you need to figure out how are you going to play. Are you going to take notes? Are you going to learn from peers? Are you going to open a comic book and follow the chord? Are you going to learn by ear? Or are you going to learn theory? You know, benda-benda ni is what shaped you lah in terms of what kind of music lover that you would be kan. So macam mak aku suka masuk dia, dia would buy dengan gitar and whatnot. And at the same time aku tak ada express aku nak apa benda pun tak ada rumah. It's just that sampai aku jumpa gitar and then I started playing. And I started playing again and then I started playing and then for a time I just found out that I cannot stop playing. Apa-apa pun balik rumah main gitar. Main, ya betul. Tak balik rumah tak payah mandi apa benda semua, cabut baju kat luar lagi, tak cabut baju, duduk main dulu. Main. So it's a good hobby. Yeah. So aku memang it's a good enlightenment for me lah. Daripada kau pergi buat benda-benda yang bukan-bukan kan. Of course lah, ni memang personal. Gitar, macam aku cakap kan, aku masih yang lelaki kan. Melu pun tahu, my first guitar that I purchased when I was right now I still have it. It's in the this one. Macam mana? Apa? Yang the first guitar I played still lagi. It's in the room. Kat sana, kepala nak ambil. Tapi macam yang ini pun, this is not my guitar. This is one of my best friends. Aku maintain dia untuk dia. I have a few more pun yang orang tak. Okay, so you know, I just play it lah from time to time to share. You know, so like I say, I'm very very lucky. Benda ni still a passion that I have. Yeah. The second guitar aku beli untuk diri aku is even cheaper than the first guitar that I bought. The second guitar aku beli untuk aku is a Squire, and aku tak puas hati dengan Squire. You know, so itu lah. I masih gitar lah buat this year. Ya, saya. Tu je. Tu gitar. But I guess itulah, it's definitely I don't know about kids nowadays sama ada dia orang enjoy the same kind of music instrumentally lah, you know, like aku don't listen to updated, you know, like rock music or everything. I don't know who's the new rock music, who's the influencers or whatnot, because yang tahu sekarang ni based on my cousins semua tengok semua banyaknya like Instagram, TikTok, a lot is EDM and whatnot semua. So it's very hard to determine whether the younger guys appreciate or is that the culture is still alive. I mean, like, yeah, if you start a rock band now, who would listen? You know, I don't know. You know, so in that sense, I don't know whether it's still the old style of music or everyone is drawn to it. You know, Western influences or Western influences aku tak macam. But for me, of course, aku rasa macam ramai orang tak dekat lah lagu-lagu. Of course, it's the new era style. So, I don't know how the transition is. But, aku definitely boleh jive lah dengan lagu-lagu yang oldies sikit. Ya. Aku faham kenapa budak muda suka kan. Sebab dia cool. Lagu-lagu macam mana? Yang cool tu? Cool. Lagu macam apa, Astronaut in the Ocean. Kalau kau pernah dengar kan. Macam aku dengar. Kau try dengar. Nanti kau try dengar. Lagu tu cool. Faham.
So kita bercakap pasal kita kat cerita pasal cool ni kan. Aku nak tanya kau Non, kita start dengan kau dulu lah Non. Sekarang kita tahu kalau aku nak tanya benda ni, they take you a while lah to think. Tapi sekarang yang sepintas selalu dalam kepala otak kau, kalau dia beri peluang, kita akan pecah dua segmen satu lagu Melayu, satu lagu English lah. Lagu English apa tak kisahlah apa genre, apa tahun pun yang kau rasa shit, aku nak tulis lagu macam tu. Tak pun lagu tu aku yang tulis. Macam tu. Kau nak lagu apa? Sepintas selalu dalam otak kau, tak payah fikir lama lah. Ini bukan yang kira hierarchy dia. Kira macam aku rasa kita ada 100 lagu yang kita rasa kita tulis, tapi salah satu yang terlintas dalam kepala otak kau sekarang. Kau rasa? English song first. Aku pernah ada discussion ni dengan Bilo once upon a time. Whereby kita orang macam apa mimpi lah kan, berangan lah kan. Kalau you can go back in time untuk kalau kau boleh lahir, and then semua lagu hit yang kau boleh yang keluar ni kau boleh tulis lagu mana yang kau nak. So benda ni dia tak ada kesusahan sebab terlalu banyak. That's what I said. Yang sepintas selalu that's what I said. Sepintas selalu dalam otak kau. Aku tahu. Kalau aku pun aku ada 100 lagu yang aku nak tulis. Tapi yang sepintas selalu dalam otak kau sekarang yang ada, yang melekat kat kepala otak kau. Just luahkan. It doesn't mean that this is the top song lah. It's just that yang ada kat kepala otak kau sekarang. Salah satunya. I would produce, so I would tulis. You tulis. Tulis. English English first lah. I think English song would be susah lah nak play. Aku tak dua lah right now. On my mind is either Comfortably Numb ataupun apa ni lah. What's that song? No, apa ni? Tell Me How Am I Supposed to Live Without You. Michael Bolton. Michael Bolton. Michael Bolton, ya. Lo? Hang pula? But that song is good lah. Comfortably Numb tu macam peak of the rock scene lah. Lo, Dia is it too simple but so complex at the same time. Okay, kalau aku aku kalau English song, the ones yang popped in my head sekarang ni probably Bohemian Rhapsody lah. Dahsyat lagu korang betul lah lagu tu kompleks Because lagu tu is very complex in a sense where manusia biasa yang bukan Freddie Mercury memang tak boleh nak fikir lah macam mana nak buat lagu tu because of his influences apa semua juga kan. Backstory dia dengan lagu tu kan. And then it's opera, rock opera, so it's very different lah. And that would be one of the songs lah yang aku rasa aku macam kalau boleh tulis lagu macam tu, lagu tu aku yang tulis kan. That would be it lah. Because there's so many elements in it. Betul. Kau je? Aku dari dulu aku rasa aku nak, kalau aku boleh punya lagu tu atau aku tulis lagu tu, lagu Plain lah. Plain by Jason Mraz. Okay. Nanti kalau dengar lagu tu taklah sekompleks mana, but the way he tells the story tu macam shit, it's so me, macam damn it lah, dia cakap macam plane tu nak crash and everything blah blah, tapi aku suka lagu tu Plain just by Jason Mraz tu. Tak pun kalau aku nak jadi sweet mungkin lagu yang aku suka, yang aku rasa aku nak tulis atau lagu tu sepatutnya aku yang tulis is Kiss from a Rose lah, Seal lah. Nothing is wrong about that song. Nothing is wrong. Macam pararara kan, bapak macam. Sebab dalam lagu tu, guys, ada satu line yang buat aku rasa, kalau bahasa dia macam bernyawa lah lebih kurang. Kira aku nak sampaikan dekat partner aku lah. Dia kata, you are my power, my pleasure, my pain. Macam, aku macam, even sekarang kalau aku nak awet aku merajuk pun aku cakap, yang you are my power, my pleasure, my pain. Macam tu kan. Aku dulu ada Sony Ericsson yang aku kata apa, print out that you are my power, my pleasure, my pain tu aku selitkan kat aku punya phone ni. So bila kau baca, aku ada kat sini, you are my power, my pleasure, my pain.
So lagu tu macam Yeah. memberi impact yang sangat besar dalam hidup aku lah. That's Mak Juang lah. Kau memang Jiwang Mak berkarat tau Juang. ni. I'm Ini all the Jiwang way berkarat. Jiwang. I'm all the way Jiwang bro. Aku listen to metal, aku play a rock song, but I'm Jiwang all the way, man. I tell you. Tu dua lagu English lah. Justin Bieber's Plain and apa tu? Kiss from a Rose. Kalau Malay, Terus. tak kisah apa zaman. Okay, low. Aku kalau Tak ada lah, Malay, tak I would say aku nak tulis lagu okay, sekejap. Sebab korang semua dah bagi dua. So English tadi aku tambah lagi satu. Okay. Salah satu lagi, dia antara dua ni lah. Tapi dua-dua daripada band yang sama. Okay, So band dia Toto, Afrika. could be Rosanna ataupun Afrika. Rosanna. Dia antara dua. Rosanna. Oh, alah. Dua-dua tu aku susah. So kalau macam lagu Melayu, kalau lagu bukanlah lama tapi macam lagu tak ada hal. dulu sikit. Tak ada hal. Sahabat Gua M Nasir. Oh. Lagu tu hantu baik. Berapa banyak bintang di langit kau kaji. Lagu tu hantu Ya Betul. So lagu tu because satu aku lagi. rasa Satu lagi. No, dia hello. memang Satu lagi. okay. Satu lagi. Nanti kau explain dulu. Lagu Melayu satu lagi would be Anta Permana, Siti Nurhaliza. Oh, good dia punya lenggok tu good Aku agree I lah, think lenggok it's dia. really nice. Hil Husaini kan tulis lagu tu. Ya. So Okay, lagu pertama tadi kenapa kau rasa? Ya, kalau macam Sahabat Gua tu is because itu pun because it's different lah. That song is different. Dia ada elemen Arab, dia ada elemen dengan Dia yalah, cerita lagu dia, tu, bahasa dia. cerita dia, bahasa dia and then bit tak tahu lah, aku rasa itu memang lagu tu dia just start off dengan a very aggressive gambus punya lirik kan. Betul. Lepas tu macam ada orang tengah apa menari Rebana dekat ya. macam ada orang menari dekat unggun api kan. Macam tu lah, macam fuck tu. Benda tu definitely something different lah. Sahabat Gua. Anta Permana pula is because of the macam mana I am a sucker lah in terms of lagu-lagu traditional Melayu yang memang ada yang lenggok dia. Yes. Aku yang melenggok dia. Kalau korang tak pernah tengok, lepas ni kau tengok Siti Nurhaliza nyanyi lagu Anta Permana tu, tapi dia dekat radio or something macam tu. Dia buat live, dia nyanyi dengan gitar je lagu tu. Aku memang aku tak tahu. Memang aku mind blown kau dengar satu suara Siti and then the lenggok dia, lyrics to the lyrics to the song and how entahlah, everything about that song is magic, I like it very much lah. Okay, itu yang aku boleh terfikir lah. Non. Lagu Melayu Non. Okay, settle lah Non. Aku punya favourite artis lah, Malay artis is Allahyarham Abdul Malik. So itu pun satu benda juga yang aku terbilang sebab tak sempat nak tengok dia main live kan. Awal dia pergi. He passed away 1991, I think so. So I would say lagu yang lagu Salam Terakhir kot. Aku rasa kot. I would say that song lah. Kau rasa kau nak tulis lah. Yeah, it's it's a beautiful song. Aku rasa the song one was written by this, bukan pasal yang aku tak tahu bahasa but that song, the first time I heard it until now, it still goosebumps. Goosebumps, betul? Aku agree tu. Betul. And bila dengar lagu tu lagi rasa macam sayangnya tak dapat because if you ask from your elders kan pasal ni lah kan, they will say this is the guy who took Malaysia by storm
Dia memang jenis satu Malaysia dengar. Memang Okay. semua orang suka. His energy, performance, his theatrics and everything. Dia punya showmanship tu memang betul-betul very very good artist lah. You know. Orang kata And- dia the people's punya entertainer kan, orang kata dia. Dia dekat dengan orang kan. But then again, his capabilities of singing pun satu. Yeah, but now we're talking about what song. So if you put one and one together, which is his capabilities of his song, dia punya suara memang nyanyi. And then the songwriters of how they put in the lyrics to explain about the song, So I'm not saying that the song was giving hints ke apa benda ke or what not. Tak ada. But Tu cerita but- dia. but but the lyrics itself, the way how slow he sings it and everything, you can appreciate every word. And as a person yang kau rasa bila kau dengar lagu tu and kau betul dengar lirik tu, kau rasa macam kau Dekat kawan dia lah. sendiri. Ya, Then kau ya. kau tengah dengar and Aku faham, say, aku faham. what are you trying to say, bro? Apa benda? Kau macam bro, kau kenapa kan? Macam like one of your good friends memang tu tengah depressed and you really want to know. So it brings that kind of mood So bagi Aku aku faham. that one song. And then I think the next song would be Nur Nilam Sari tu. That song bro. That song tu kalau puncak dia tertinggi, dia dah sampai atas tu. Lagu tu apa? M. Nasir lu kan? M. Nasir lagu. M. Nasir. Aku rasa lirik dia bawa Oman. Lolok. Arwah. Tak silap aku lah. So masa tu dekat sana memang ada restoran 5 bintang so mamak kat situ. Yang itu hari kita makan tu kan? Bukan. Bukan, eh? Aku nak bawa kau kat situ. Tempat ni dia betul-betul depan masjid. So Okay. every time lepas solat Jumaat ni memang akan penuh kedai tu. Mesti memang akan penuh. And then of course lah Betul Nasir pun dekat di situ. Pasal dia ada so tahu sempak kan. Sempak. So aku dah pasal nampak macam tak tahu lah. And then ada one fine day ni tengah bayar. Lepas tu tengah nak keluar tu, aku tengok atuk aku tengah borak dengan this one lad lah. Aku daripada belakang. Dia tengah borak sampai keluar tu tiba atuk aku dia dah start macam marah. Macam getting Irritated. erratic. Irritated. Macam tu lah. So that is typical of my late grandfather lah. Belum tu. Atuk aku memang orang agresif lah. Dia memang he voices his opinions lah. So dia buat tu aku jangan sampai pusing nak pasal pakai zipper tu. Lepas aku nampak so aku tengok lah. So at that point time aku tengok je kan. So aku macam kita jalan dah masuk dalam kereta. Dah masuk dalam kereta tu. Aku tanya dia kan you kenal tak tu siapa tu? Yang you cakap tadi tu. Tu aku memang expecting him to say M. Nasir lah. Tapi tak, dia cakap memang kawan lah setiap minggu memang sembahyang sama kat situ. Padahal kita dah makan. tweet Nasir. Tapi itu lagu Nur Nilam Sari tu memang berhantu lah kan Non. Aduh. Aku agree dengan Non kita dah lah. minta kerja lah dengan M. Nasir. Yalah. Tapi aku agree dengan Non. Lagu Nur Nilam Sari tu antara salah satu yang berhantu lah pada aku. Aku pun rasa lagu tu macam tak ada tandingnya lah. Kan? Memang tak tanding lah. Macam aku lagu Melayu apa Non? Apa? Tambah apa lagi? The songs are special in its own way lah. Of course. Songs are what but when I'm saying this, the song itself, the playing, the lyric, tu semua intipati yang ngam lah buat benda tu. Dia you cannot replicate something like that. Memang dia berkias lah. Ilmu dia kena tinggi lah untuk sampai to that level. And dia memang berkias. Yeah, because when you look at that song and the arrangement, that composition, benda tu tiru apa tu? Mana dia tiru apa tu? It doesn't sound like anything else. Tak It ada. sounds like its own. Ya, It betul. doesn't sound, dia tak ada bunyi apa-apa western influences back at that time pun tak ada. Okay. Dengan suara awi pula lagu tu. So dia macam Yeah, that song has its own identity.
Of course. and Of I course. think it's very very jarang lah jumpa lagu macam tu. Buat alam lagu-lagu klasik apa Melayu macam tu lah. Dia when it hits you memang it really hits you in the soul lah macam tu lah. Betul, betul, You betul. know, certain song. Yeah. I think folk music back then kan, some songs, you know, aku tak listen to all the songs. I'm not an avid fan, tapi you know when you listen to the songs yang dia nyanyi tu, you know that what he big lah. Dia punya suara Itu tu trademark memang dia. top Korang memang. tahu kan Nurul Amsari tu M Nasir rekod dulu, and then it was lepas tu years after that baru Awi nyanyi balik lagu tu. I'm pretty sure The song wasn't written for Awi. Dia memang lagu M Nasir and M Nasir nyanyi and record that song. Ya, betul. Untuk dan dia kau punya lagu? Kalau tak silap aku lagu Nurul Amsari tu, kalau tak silap aku lagu tu selepas Amy left the band, and then macam siapa drama drama dia kan arwah tu, dia tengah cari orang nak berhenti nyanyi. Tu dia buat album selepas Banjir. So meaning macam selepas Amy left and then selepas Banjir came out, and then that song was one of the hit lah, I think, kalau tak silap aku kan. So Ni kau punya lagu tak lagi? aku punya lagu macam lagu yang lagu tu dekat dengan aku lah. M Nasir juga, tapi tu lagu tu dekat dengan aku sebab my story macam aku lost my father macam berapa tahun lepas kan, 8 tahun lepas gitu. So lagu ni dia main peranan yang sangat besar. Macam dulu aku dengar gitu-gitu je. Bila aku dah dewasa, bila aku dah mature, baru aku faham, oh ini yang kau try to sampaikan. Macam rindu tu tak terubat. Rindu tu jauh yang kau nak sampaikan tu, orang tu mungkin tak tahu pun kan. So lagu yang aku wish aku tulis, yang aku macam selami dalamnya, itu lagu M Nasir Suatu Masa lah. Sebab lagu tu memang puitis daripada awal sampai habis. Yang habis tu dia hentam kau. Lirik dia memang hentam kau. Di suatu masa, di hari yang indah, kau hulur tanganmu lalu ku terima. Macam gitu kan. Macam imagine that you be listening to the song macam gitu, tapi kau tak selami kan. So macam bila you have that kind of event, that turning point event in your life, and then you starting oh, M Nasir cakap gini rupanya. M Nasir nak tarik sampai gini kan. Dengarkanlah panggilanku kan. Macam fuck. Every time aku dengar tu macam aku macam bila aku dah float tu kan. So aku macam benda lagu tu jatuhkan kesurupan. Kesurupan. Lagu tu macam jatuhkan balik aku kat dunia ni kan. Macam you know, itu rindu yang tak terubat lah. So macam lagu Suatu Masa tu betul-betul macam aku listen to the song macam ulang kan. So macam dia ada one, of course lah, Mak Jiwang takkan terlari jauh dengan lagu Putus Cinta kan. So lagu yang satu lagi yang aku really wish yang aku tulis adalah lagu Imran Najmain. Nama lagu tu Gaibmu. As in like gaib, benda tu gaib. Sebab dia cakap I went kira macam aku went through a hard breakup dulu lah. So semua kawan aku tahu. So lagu tu macam dia kata first lirik dia dah masuk, dia dah kata biar gaibmu satu misteri, tiada aku mencari sebarang pembayang lagi. So macam okay lah, aku let go lah gitu kan. So macam aku jiwang in that sense lah. Aku macam really dig that kind of lyrics lah. So aku memang wish dengan dia punya piano, dengan dia punya vocal up and down range tu macam itu betul-betul lagu Melayu lah. You know what I mean? You know, it's macam Melayu tapi dalam bahasa yang sangat cantik. Macam aku kata lah, M Nasir dulu pun semua lagu yang kita pilih ni semua revolve around the same guy. Nasir kan, Nurul Amsari. Macam Nurul Amsari juga kan. First lirik dia dah macam misteri gila kan. Pinjam sinarmu Nurul Amsari, buatku merempuhi malam. What the fuck is that? You know what I mean? Macam tu dia cakap. Aku benda-benda tu aku belajar. Aku macam dig kan. Bagi aku, I am not worthy so aku just enjoy what was written. I'm not trying to decipher anything. You know, it is just genius. I enjoy it. Aku suka benda-benda gitu. Pasal aku rasa benda tu adalah orang kata apa, kau mempelajari satu benda dalam satu elemen yang lain. Kau mempelajari Tuhan dalam satu benda yang lain. Macam lagu apa tu? You Kiss kan? Lagu You Kiss bila diri disayangi tu mesti cakap pasal Tuhan tapi dengan cara yang lain. So macam fuck, that is fucking beautiful man. For me
I love that kind of, you know, the twist plot twist kan. Kita ingat lagu tu untuk awet pergi kat girlfriend, I mean boyfriend pergi kat girlfriend, tapi sebenarnya you know, dia tengah ceritakan pasal hamba ni Melayu kat Tuhan dia gini. Macam oh shit. Bahasa Melayu tu kiasan dia memang abadi lah. Nothing beats Melayu punya kiasan serius tu. Yeah. In that sense, the deciphering tu I keep it in my own brain lah. You know, serius I don't want to be too confident to come up with my own interpretation of sebab memang aku dah banyak tengok dia punya because I know terjemahan. because it's good and you know I know Jack Kid. I'm not the writer. You know, and these people gerak, memang deserve to be artists lah. Ya. Macam M. Nasir, he's like the perfect artist. Kau pernah tengok kalau dia perform on stage? Aku pergi During his concert dia. younger days, when he's wild though. Memang orang super Tangan dia kat atas tahu, gini dia punya seriau tu lain tau. Dia memang you know you gonna have a good time. Yeah, you gonna have a good time and just very fulfilling. Exactly. Experience concert Nasir memang it's a totally different experience lah. It's theatre, it's macam mana, poetry, it's music, storytelling, apa benda semuanya in one show. And then because of dia punya showmanship juga, and then orang-orang yang dia panggil to play with him juga, dia punya musicians, dia punya the actors, the dancers tu semua kan, memang betul-betul buat show tu lively lah. Betul. And Dia gini dia pada aku M. Nasir ni, macam kau kata, dia nyanyi lagu Sahabat Gua, Phoenix Bangkit, lagu-lagu semua yang catchy tu, macam kau kata, dengan combination dengan musician dia, live gila kan. Yeah. Lively gila. Tapi bila kau sorotkan satu lampu tu kat dia untuk nyanyikan lagu yang betul-betul macam melo, macam lagu keroncong untuk Ana ke apa, dia macam hit kau deep inside kan. Betul. Kau tak kenal siapa Ana tu siapa. Not disregarding the other songwriters out there lah. We talking about this guy. These other people are amazing. Ada tu, it's amazing what one person can do lah. Give and back with a lot of souls, a lot of emotion. The ability to do that is memang amazing. Super. Benda-benda macam ni lah yang buat seronok. Betul? Bila kau pecah otak kau dengar. Yeah. What are you doing to my brain? Enough. More good shit. So again guys, kita orang apa yang kita ceritakan hari ni tak bermaksud kita meremehkan musician yang ada kat luar sana yang lain-lain tu. Kita bercerita tentang pengalaman kita dengan benda yang kita suka, apa yang kita suka dengarkan. Tak semestinya korang suka EDM, kita orang tak suka EDM, tu buat kita musuh, tak. So itu cita rasa korang. Semua orang punya pilihan masing-masing. Itu yang kita suka, itu yang korang suka. Jangan sebabkan kita orang tak suka EDM ke apa ke, korang tak dengar muzik yang korang dengar, korang ada hak untuk bash kita atau kita ada hak untuk bash korang. Tak, muzik tu universal. Orang pun boleh dengar. Diorang dua je tak suka EDM, aku suka EDM. Tak, ini aku dah jadi disclaimer lah. Pasal mana tahu ada orang-orang kata, korang yang tak dengar muzik gini. Tak, kita orang dengar sebab itu kepuasan diri kita. Well, if the music of that thing to fit your emotion yang kau suka, korang teruskan, tak ada halnya. So, okay, kata-kata akhir. Sebelum kita menutupkan, aku rasa episod kita yang agak panjang ni. Apa kata akhir daripada aku is music is universal. We all start somewhere. Yep. Our influences are different, but then music is also the thing that brings us together. Yes. So benda-benda macam it's always fun to talk about music regardless in whatever genre, regardless whatever kinds of music that you are into. I've always had fun. It has been never a dull moment lah pada aku kalau kata bila sembang pasal muzik ni. Rasa macam memang tak akan habis, akan nak terus nak cakap je lagi. So for those you guys out there yang memang into music, you guys are
music listeners, Ha. music lovers, musicians, singers, apa benda lah, whatever that you guys are, continue doing and listening to whatever yang korang suka. Jangan biarkan orang lain macam, for instance, macam contohnya aku dengar K-pop kan, orang lain tak cakap, asal aku dengar K-pop, asal kau dengar Blackpink apa semua, cakap suka hati aku suka lagu dia sedap kan. Aku pun dengar K-pop dulu. Kan, so benda-benda macam gitu, don't mind other people, just keep on listening and doing whatever that you guys suka. And in times like this, macam during the MCO and apa benda ni semua, memang ni lah, it's best for us to keep in touch with ourselves. Friends, because sebab sekarang ni semua orang dah macam nak jadi gila, mental lah. mental, so don't lose touch with yourself. So that's it lah. Main Aku macam lu cakap lah, when you want to talk about music, never end lah. Just never end, especially if you fell in love with music. So kata-kata hari aku je, aku nak jam tu, siapa kat luar sana yang nak jam ke benda, jom lah jam. PKPD siul. Kita jam online lah, kita jam online, and then once it's lifted, then we see lah what gitu. But yeah lah, I think music affected a lot. If you ever think, to some people maybe it would apply. If you ever thought, you love music, you want to pick up an instrument, or you want to start playing music, but you feel like macam lah, how do I do it ke, or it's expensive ke, benda semua, don't focus on all. It's definitely the moment you pick up an instrument and you enjoy it too, there's no other feeling that can represent. Stop you. Betul. Tu je lah, you will enjoy the program. Janji tak bagus macam mana, aku tak bagus, ramai orang tak bagus, janji puas. Faham. Yalah, so jauhi metafetamin dengan music lah. So kata-kata akhir daripada aku ialah selain you guys treat music tu as benda yang korang dengar, benda yang kau suka, macam aku treat music tu, selain daripada benda tu, aku treat music tu sebagai bridge for me to connect to people, to topics, and then ada permasalahan aku bukan go back to songs and music to listen, so trying to calm my emotion down. Macam lu kata, this is a very hard time, a tough times. But then, if you think music is a thing yang boleh buat kau calm atau kau happy, just go for it, man. Kau listen. Kau buka lagu besar-besar pagi-pagi tu kan. Kau mop ke apa, kau dengar lagu tu. Asalkan benda tu boleh decide kau untuk buat satu benda yang bodoh yang akan mengubah keputusan dalam hidup kau. So, seperti biasa guys, tapi sebelum habis ni, satu rahsia untuk aku nak bagi kat korang. Walaupun aku kerja event management ni dah 10 tahun dah, dah dekat masuk 10 tahun. Aku tak pernah beli konsert tiket Aku semua tengok for free sebab yang kerja-kerja aku. And the only tiket yang aku beli untuk konsert was Big Bang live in Malaysia. Aku pergi konsert tu, K-pop. Aku beli tiket Big Bang. Itu je aku beli. Semua hidup aku beli Rihanna pun konsert dia cancel. Big Bang yang aku beli pakai duit aku, yang aku pergi dengan kawan-kawan aku. So guys, if you listen to K-pop, listen to K-pop. You listen to rock, listen to rock. Tak ada benda yang salah. Yang salah tu kalau kau mentuhankan dia orang tu. So macam orang kata, jauhi metafetamin, dekatilah dengan orang yang tersayang, jauhi barang-barang terlarang. Lo, sambung. So jangan lupa subscribe, like, dislike, comment, whatever you guys want. Bagi suggestion, bagi sokongan, bagi kritikan, dipersilakan. Benda semua dialu-alukan. And lah, semoga kita jumpa di episod akan datang. And kita punya next sembang music juga. Ciao guys. Ciao. Someone suggest lah, suruh Melu nyanyi. Okay, ciao. Ciao.